Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi masa pun dah pukul 10.05. Jadi saya ucapkan selamat datanglah ke taklimat secara alamiah Google Meet. Inilah norma baru, norma baru yang kita kena hadapi untuk pembelajaran pada masa kini. Bukan saja anak-anak mengikuti Google Meet, ibu bapa pun bersama-sama mengikut taklimat dan mesyuarat secara Google Meet. Yang kedua, saya minta semua sekali tolong matikan mic tu. Mikrofon tu tolong yang warna merah tu kita klik supaya dia cross. Ada yang buka mic ni. Jadi kalau buka mic nanti suara bergema. Ada siapa ni? Penegak keadilan ni, tutup mic. Jadi tuan-tuan dan puan, saya mengambil masa tuan-tuan dan puan pada pagi ini untuk kita mendengar sedikit taklimat penjelasan pengoperasian sekolah dan juga isu-isu berkaitan tentang PDPR. Saya akan jelaskan kepada tuan dan puan berkaitan dengan perkara-perkara tersebut. Jadi saya minta tutup mic lah, yang P tu. Kat mana Ada warna merah tu. Ada. Okey, terima kasih. Jadi kalau di akhir sesi nanti kalau tuan-tuan nak tanya, kita buka mic. Ni tuan-tuan dengar dulu penjelasan saya tak lama, mungkin dalam 30 hingga 40 minit lah untuk kita sama-sama mendengar penjelasan ataupun taklimat daripada guru besar. Okey. Jadi saya akan paparkan slide supaya kita lebih jelas untuk tuan-tuan lihatlah tentang pengoperasian sekolah dan juga pelaksanaan PDPR di rumah untuk murid. Jadi pada hari ini kita punya taklimat ialah pengoperasian sekolah dan pelaksanaan PDPR murid SK Taman Rating 3. Tuan-tuan nampak slide tak? Slide saya ada tak? Ada nampak. Ada Okey. Ada cikgu. Yang tak ada slide tu kalau gunakan smartphone tekan pin pada smartphone. Yang lain ada yang pakai laptop rasanya ada ni. Okey, jadi kita mulakan pada pagi ni. Jadi buat masa ini sekolah masih lagi belum dibuka lah. Belum dibuka. Jadi walaupun belum dibuka, ada murid-murid masih lagi berada di rumah. Jadi inilah sekolah Taman Rating 3 yang lama kita tinggalkan. Lama kita tak datang sini. Jadi inilah barisan pentadbiran untuk tahun 2021, iaitu ada perubahan pada GPK Core Curriculum. Iaitu saya sendiri guru besar, guru GPK pentadbiran, Cikgu Halimah binti Musa, Guru kanan HEM, Cikgu Ruaiza binti Abdul Rahim, dan Guru Penekanan Core Curriculum, Cikgu Nur Azli bin Bakhtiar. Inilah barisan kepimpinan pada tahun 2021. Kemudian pada tahun ini juga tuan-tuan dan puan, anak-anak kita bertualah, pihak sekolah telah diiktiraf sebagai sekolah TS25. Di Pasir Gudang pada tahun 2021, hanya 10 sekolah yang dapat pengiktirafan sebagai sekolah transformasi ataupun sekolah dipanggil sekolah TS25. Antara apa yang ada dalam TS25 ni ialah yang pertama ialah
persekitaran pembelajaran yang menyeronokkan. Yang kedua, disokong kepimpinan yang berkualiti dan berwawasan. Dan yang ketiga, guru kompeten dan beraspirasi tinggi. Kemudian komitmen komuniti yang padulah, itu di peringkat tuan-tuan dan puan. Baik, seterusnya visi pendidikan KPM ialah pendidikan berkualiti, insan negara sejahtera. Maksudnya ialah pihak sekolah cuba ataupun KPM berhasrat memberikan pendidikan yang berkualiti kepada semua murid yang bersekolah, dan murid tersebut akan menjadi seorang ataupun insan yang terdidik. Dan akhir sekali, objektif inilah negara kita akan menjadi sejahtera. Inilah visi KPM. Kemudian bagaimana kita nak melaksanakan visi inilah, kita ada misi kita, iaitu melestarikan sistem pendidikan yang berkualiti. Jadi di peringkat sekolah, di peringkat PPD, di peringkat jabatan, di peringkat KPM, kita melestarikan sistem pendidikan kita yang berkualiti. Untuk membangunkan potensi individu, iaitu murid tadi, bagi memenuhi aspirasi negara. Jadi inilah misi di peringkat KPM sampailah di peringkat sekolah, iaitu kemajadian murid. Baik. Kemudian inilah 6 aspirasi murid yang akan murid dapat sehinggalah dia tamat di sekolah rendah. Antaranya akan mendapat pengetahuan daripada tidak mengenal huruf sampailah dia mengenal huruf, sampailah menjadi atlet, menjadi pembidato yang hebat dengan pengetahuan yang diberikan oleh pihak sekolah. Kemudian kemahiran berfikir, iaitu berfikir secara aras tinggi dan juga memberikan jawapan ataupun menyelesaikan pelbagai masalah dan juga latihan-latihan diberikan kepada mereka. Kemudian kemahiran memimpin mungkin bermula daripada ketua kelas hinggalah ke pengawas dan seterusnya akan menjadi pemimpin pada satu masa nanti. Kemudian kemahiran dui bahasa, iaitu selain daripada bahasa ibunda, bahasa Melayu, murid-murid juga belajar bahasa lain seperti bahasa Inggeris, bahasa Arab dan sebagainya. Kemudian membentuk etika dan kerohanian, iaitu menjadikan murid-murid beradab, beretika apabila berada di sekolah dan sehingga tamat persekolahan. Dan akhirnya, aspirasi ini akan membentuk identiti nasional, iaitu murid tadi akan membentuk negara kita sebagai negara yang mempunyai budaya yang baik, negara yang mengamalkan prinsip-prinsip rukun negara yang baik. Baik, saya minta tutup mic satu-satu, tutup mic. Okey, kemudian ini sedikit makluman berkaitan dengan UPSR sekolah kita. Jadi bermula pada tahun 2016, 76% calon yang lulus semua mata pelajaran. Calon 6A adalah 5, dan pada 2017 peratus kelulusan 79.45%. Kelulusan ni yang dapat 6A 3. Kemudian pada tahun 2018 kitanya peratus kelulusan 77.23, calonnya 6A 5. Kemudian pada tahun 2019 calon kita lah 78.24 dan calon 6A nya 2 orang. Dan pada tahun 2020, tahun lepas, kita tidak ada tidak ada UPSR. Dan pada tahun 2021 kita tak tahulah sama ada UPSR diteruskan ataupun sebaliknya, kita tunggu aja. Okey, yang penegak keadilan ni cuba cari gambar mic lepas tu klik dekat situ. Okey, seterusnya rentetan daripada pandemik COVID-19. Jadi pada tahun lepas, bermula pada 22 Mac 2020, sekolah ditutup sebab pandemik COVID-19. Daripada cuti penggal tahun 2020, maka kerajaan telah menutup sekolah disebabkan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan. Seterusnya, daripada 20
bulan Mac hinggalah 24 hari bulan Jun. Sekolah dibuka kembali pada 24 hari bulan Jun, tetapi dengan mengikut norma baru, iaitu ada beberapa syarat ataupun prosedur, tata cara dikenakan kepada murid-murid apabila sekolah dibuka kembali pada 24 Jun 2020. Kemudian murid bersekolah dan tuan-tuan pun telah menghantar anak ke sekolah dengan mengikuti nombor baru, iaitu yang pertama ialah kita merekodkan suhu. Suhu apabila masuk ke pagar, kita merekodkan suhu, dan murid yang bergejala kita tidak benarkan masuk. Kemudian kita di dalam kelas kita ada penjarakan fizikal, iaitu meja dijarakkan 1 meter. Kemudian membasuh tangan menggunakan hand sanitizer ataupun pensanis tangan, dan sentiasa meningkatkan kebersihan dan juga amalan kebersihan di dalam kelas dan juga pada waktu makan. Jadi norma baru ni dipraktikkan sehinggalah ke hari ini. Kemudian pada 1 November 2020 2020 tu silap saya, 2020 Johor Bahru telah disiarkan sebagai zon merah. Zon merah, kemudian ditutup. Sekolah ditutup pada 1 November 2020 dan akhirnya pada 9 November KPM memutuskan untuk menutup semua sekolah sehingga 17 Disember 2020. Jadi kita pun anak-anak baru bersekolah bulan 6 ditutup kembali pada bulan 11 pada tahun lepas, akhirnya hinggalah bulan 12. Kemudian penggal baru pun buka pada 2021. KPM telah menetapkan tarikh pembukaan sekolah pada 20 hari bulan Januari 2021. Kita pun gembiralah sebab sekolah akan dibuka semula. Tetapi pandemik 19 makin menjadi-jadi, maka sekolah telah ditangguhkan. PKP telah dikenakan kembali kepada semua negeri-negeri termasuk negeri Johor. Kemudian sekolah tidak dapat dibuka kembali. Sekolah tidak buka kembali dan dilanjutkan hingga 4 Februari. Dan kita masih lagi menunggu arahan menteri sama ada sekolah akan dibuka selepas 4 Februari, selepas tamatnya PKP. Buat masa ini saya tidak ada tarikh bila sekolah akan dibuka. Kita tunggu pengumuman menteri yang akan membuat pengumuman mungkin dalam minggu depan ataupun beberapa hari lagi untuk sama ada PKP dilanjutkan ataupun sebaliknya sekolah boleh dibuka. Okey, kemudian apabila sekolah ditutup, jadi isunya ialah murid berada di rumah. Bila murid berada di rumah, adakah pembelajaran pun terhenti? Sebenarnya pembelajaran diteruskan, hanya murid tidak pergi sekolah saja. Jadi pembelajaran diteruskan. KPM telah memberikan beberapa garis panduan untuk melaksanakan pembelajaran secara tidak bersemuka. Jadi murid-murid berada di rumah. Jadi itulah akhirnya apabila sekolah ditutup, maka KPM telah melaksanakan pelaksanaan PDPR murid di rumah, iaitu dengan menggunakan ID delima ataupun dengan pelbagai cara. Okey, jadi KPM telah mengeluarkan manual PDPR, iaitu untuk digunakan oleh guru-guru sebagai alternatif bagi mengajar murid-murid yang tidak berada di sekolah. Jadi objektifnya ialah sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Murid mengikuti PDPR secara optimum. Maksudnya ialah kalau tuan-tuan boleh download ataupun boleh cari manual PDPR ni di internet, maka kita boleh lihatlah apakah yang terkandung di dalam manual PDPR itu. Jadi saya akan terangkan bagaimana pelaksanaan PDPR ini dijalankan. Baik, jadi ada beberapa di dalam manual tu, iaitu objektif,
Jadi saya dah beritahu tadi, kemudian bagaimana pendekatan untuk melaksanakan PDPR, kemudian kaedahnya macam mana, kemudian pelaksanaan PDPR ni bagaimana. Ada ibu bapa yang mula bertanya lah dalam grup. Jadi tuan-tuan, kalau ada grup Telegram info rasmi sekolah, jadi tuan-tuan akan dapat maklumat di dalam Telegram tersebut. Kemudian tuan-tuan juga mestilah join grup dengan grup kelas. Grup kelas anak-anak, di dalam tu kita ada memberikan beberapa info dan juga bahan pembelajaran di dalam grup anak-anak. Jadi saya harap semua ibu bapa sudah ada grup kelas masing-masing. Jangan emosi sangat dalam grup ni. Kita sama-sama bantu, sama-sama kita menjalani norma baru ni, belajar bersama anak-anak di rumah. Jadi kita cuba sedaya upaya memahami antara satu sama lain. Okay? Baik, jadi objektif manual PDPR ni ialah sebagai panduan kepada guru untuk melaksanakan PDPR secara berstruktur dan terancang. Murid mengikuti PDPR secara optimum. Maksudnya ialah dengan adanya manual ini, guru dapat melaksanakan PDPR dengan cara yang betul ataupun secara berstruktur. Dan murid insyaAllah akan dapat mengikuti PDPR secara optimum, makna secara sepenuhnya. Kalau boleh, murid dapat ikut secara sepenuhnya. Baik, jadi peluang untuk pendidikan meskipun murid tidak dapat hadir ke sekolah. Manual KPM untuk membantu guru melaksanakan pengajaran-pembelajaran di rumah sebagai alternatif pembelajaran norma baru. Jadi inilah manual dia untuk kita lihat apakah yang perlu dilaksanakan oleh guru dalam pembelajaran tanpa kehadiran murid di sekolah. Jadi untuk PDPR ni tuan-tuan dan puan, dia ialah pengajaran-pengajaran dilaksanakan di rumah ataupun pusat komuniti atau di mana-mana lokasi yang bersesuaian akibat daripada penutupan sekolah. Jadi sekolah ditutup pada 20 hari bulan sehinggalah hari ini. Jadi lebih kurang dah 2 minggu murid tidak bersekolah untuk tahun 2021. Jadi PDPR ni boleh dilaksanakan dengan 3 cara. Okay, yang pertama ialah dalam talian atau in-stream. Maksudnya ialah guru menggunakan platform Google Meet macam ni. Ini dipanggil dalam talian secara live. Secara in-stream, maknanya guru akan membuat Google Meet bersama murid-murid untuk mengikuti PDPR. Ada beberapa masalah juga yang ibu bapa beritahu pada saya sebab mereka bekerja. Kemudian handphonenya satu, komputernya tak ada, kemudian komputernya satu, datanya, internetnya tak ada, kan? Jadi banyak kekangan. Apabila kita nak buat in-stream macam ni, kadang anak pun belum bangun, kan? Jadi dia ada kekangan, ada parent yang inginkan pembelajaran secara maya macam ini, ada juga parent yang inginkan, yang memberitahu kepada pihak sekolah ada kekangan ataupun masalah untuk menghadapi pembelajaran secara in-stream. Jadi kalau pembelajaran secara in-stream macam ni tidak dapat dilaksanakan, jadi kita ada cara yang kedua. Cara yang kedua itulah di luar talian ataupun kita menggunakan grup kelas. Sama ada Telegram ataupun WhatsApp untuk guru-guru menghantar bahan ataupun bahan pembelajaran, latihan, link ataupun kuis ataupun kerja-kerja yang perlu dilaksanakan oleh murid secara luar talian di dalam grup masing-masing. Jadi apabila ibu bapa balik ataupun apabila handphone tu ada di tangan anak, maka anak akan tengok bahan apa yang telah dihantar oleh guru-guru. Jadi anak-anak akan buat mengikut bahan ataupun yang berada di dalam Telegram ataupun WhatsApp kelas. Itu cara yang kedua, iaitu di luar talian. Tapi masih lagi menggunakan peranti. Tetapi dia tidak secara online. Okay? Dan yang ketiga ialah kita menggunakan secara offsite dengan berstruktur terancang, iaitu pihak sekolah akan menyediakan modul ataupun
lembaran kerja ataupun latihan yang kita berikan kepada murid-murid. Jadi bahan-bahan lembaran kerja ni secara bercetak ni akan diberikan kepada murid sebab murid tidak dapat mengikuti secara online. Jadi PDPI ini dilaksanakan apabila murid tidak dapat ada ke sekolah dan setempoh itu sebab bencana ataupun wabak. Jadi tuan-tuan dan puan, PDPR ni bukan hanya satu cara saja. Dia bukan secara GM macam ni saja, tapi dia ada cara yang lain asalkan murid dapat belajar mengikuti pembelajaran sepanjang tempoh mereka tidak pergi ke sekolah. Okey, ini jadual. Ini jadual PDPR. Di dalam grup pun saya dah bagi. Saya dah bagi kepada guru kelas, dah bagi kepada dalam grup. Jadi jadualnya hanya 2 jam saja sehari. Sehari 2 jam kepada semua kelas. Semua mata pelajaran, semua kelas kita akan beri masa sehari 2 jam saja. Iaitu bermula pukul 9 hingga pukul 10. Pukul 11 kita rehat. Pukul 11 hingga pukul 12 kita sambung lagi sejam. Maknanya sehari sejam saja. Okey. Baik. Jadi ada juga parent yang mengadu isu masalah sebagainya. Jadi kita cuba sama-sama atasi. Saya bagi contoh 1 jam pagi 9 hingga pukul 10 matematik. Macam hari ini hari Ahad ialah pagi ni bahasa Inggeris pukul 9 hingga pukul 10. Ada guru yang masuk secara GM, ada guru yang menghantar bahan melalui WhatsApp atau Telegram, ada guru yang akan meminta parent ambil bahan. Jadi guru tadi akan masuk bahasa Inggeris ke beberapa kelas. Ada beberapa kelas guru tadi mengajar bahasa Inggeris. Contoh, saya bagi contoh, kalau ada mengajar tahun 4 Arif, 4 Bistari, 2 kelas bahasa Inggeris hari ini, dan ada mengajar 3 Arif bahasa Inggeris. Contoh Jadi tahun 4, 2 kelas tu mungkin dia buat secara online, in-stream. Tahun 3 tu dia akan hantar bahan di dalam grup. Jadi pembelajaran tetap berlaku. Mungkin minggu depan pula, tahun 3 pula dia akan buat secara in-stream. Yang tahun 4 tadi dia akan hantar secara bahan. Jadi masanya tetap sama, iaitu 1 jam untuk satu subjek bagi setiap hari. Jadi saya harap tuan-tuan dapat memantau anak-anak untuk mengikuti kalau ada Google Meet ataupun in-stream yang cikgu buat. Kalau tak ada, murid-murid ataupun anak-anak pastikan ada bahan-bahan di dalam grup Telegram ataupun WhatsApp cikgu. Kalau mereka ada ID Delima, jadi mereka boleh masuk dalam Delima tu untuk melihat lembaran kerja ataupun bahan-bahan yang dihantar oleh guru-guru di dalam portal dalam classroom tu, Delima tu, boleh tengok dalam tu. Okey. Okey, inilah cara pendekatan yang saya beritahu tadi, iaitu tempoh masanya ialah untuk sekolah rendah antara 1 hingga 2 jam. Itu untuk sekolah rendah. Untuk prasekolah 1 jam. Jadi di sekolah kita buat 2 jam sehari. 2 jam sehari. Kemudian cara belajarnya saya dah bagi tahu tadi, ada capaian internet, ada peranti menggunakan ICT dan juga belajar secara in-stream ataupun real time, iaitu secara live. Kita belajar secara live macam gini. Jadi parent kena bersama-sama dengan murid untuk tolong untuk akseskan perkara-perkara tersebut seperti memasuki Google Meet. Ada beberapa aktiviti yang cikgu jalankan. Cikgu juga ada membuat rakaman video, rakaman audio untuk dihantar kepada murid-murid di dalam grup kelas ataupun di dalam classroom Delima. Baik, jadi pendekatan luar talian seperti mana yang saya sampaikan tadi, iaitu murid belajar menggunakan peranti seperti komputer riba, tablet ataupun telefon pintar tanpa capaian internet. Maksudnya lah guru membuat turun bahan PDP dalam bentuk slide video nota daripada sumber semasa terdapat capaian internet dan diberikan kepada murid melalui media yang bersesuaian.
Pembelajaran juga berlaku apabila murid belajar menggunakan buku teks dan bahan pembelajaran lain. Maksudnya ialah guru-guru menghantar bahan pembelajaran di dalam grup kelas, sama ada Telegram ataupun WhatsApp, ataupun mereka menghantar link YouTube untuk murid-murid lihat apakah yang berada yang ada kaitan dengan pembelajaran yang akan disampaikan dalam YouTube. Jadi murid boleh tengok YouTube melalui link yang diberikan. Kalau katakan ibu bapa bekerja, bahan dihantar oleh guru pada pukul 9 pagi, tapi ibu bapa bekerja. Kalau handphonenya satu saja, terpaksalah anak-anak tadi menggunakan buku teks pula. Cikgu akan beritahu muka surat buku teks untuk murid-murid rujuk. Jadi buku teks pun kita dah ada proses pemulangan dan juga pengambilan buku teks 2021. Yang ketiga ialah pendekatan secara offsite. Jadi pendekatan secara offsite ni saya dah minta guru-guru untuk memulakan pendekatan secara offsite ni, iaitu pendekatan pembelajaran berlaku di lokasi luar daripada permis sekolah. Maksudnya lah sekolah ada menyediakan kotak ataupun box di hadapan sekolah, di hadapan tangga. Kita masuk aja sekolah, ada lobi tu, ada kotak kat situ. Jadi bapa atau wakil murid datang ke sekolah. Datang ke sekolah seperti biasa, pergi ke pondok guard untuk mengambil suhu dan menulis nama. Kemudian pergi kepada kotak ataupun box kelas masing-masing. Cari box kelas, kemudian ambil bahan. Di dalam kotak tu nanti ada bahan kelas masing-masing. Kemudian tulis nama, maknanya ada berlaku penerimaan bahan tersebut, kemudian bawa balik, kemudian siapkan di rumah. Kalau katakan guru yang menghantar bahan tadi meminta murid-murid menghantar semula bahan tersebut ke dalam kotak, jadi kalau ada masa, kalau tak menjadi keberatan, wakil atau ibu bapa boleh tolong menghantar kembali bahan yang telah siap oleh murid-murid tadi ke dalam kotak tersebut. Kita hanya beritahu jaga pengawal keselamatan untuk menghantar bahan itu ke dalam kotak. Kalau katakan bahan itu tidak perlu dihantar semula, hanya mengambil gambar saja apabila sudah siap, jadi anak-anak atau ibu bapa boleh ambil gambar dan hantar kepada grup kelas ataupun kepada cikgu tersebut. Jadi ini secara pendekatan secara offsite yang kita gunakan bagi membantu ibu bapa yang masalah dalam pembelajaran secara dalam talian ataupun secara in-stream. Jadi kita gunakan kaedah menghantar bahan ataupun modul kepada murid-murid. Okey, inilah kotak-kotak yang telah pihak sekolah sediakan. Pihak sekolah sediakan di hadapan tangga. Jadi ada nama kelas. Ada nama kelas, jadi tuan-tuan dan puan-puan boleh datang ambil kalau bahan itu ada dan telah diberitahu oleh guru di dalam grup supaya mengambil bahan ataupun modul yang disediakan di dalam kotak tersebut. Jadi murid-murid ataupun ibu bapa yang berkelapangan, bila-bila masa datanglah untuk ambil bahan yang telah disediakan oleh guru-guru di dalam kotak tersebut. Okey, kemudian ini antara kaedah-kaedah yang telah saya sampaikan tadi. Antaranya kita ada secara online, iaitu tuan-tuan boleh nampak di secara Google Meet. Kemudian kita ada juga pembelajaran secara offline, iaitu ibu bapa membantu anak-anak menyiapkan kerja-kerja, dan juga kita ada pembelajaran secara offsite, iaitu kotak-kotak disediakan untuk ibu bapa ataupun murid-murid mengambil bahan pembelajaran di sekolah. Jadi saya harap ibu bapa lah yang datang ambil. Murid-murid ni takut keselamatan saja. Jadi kalau ibu bapa boleh datang ambil lagi tu. Tapi tuan-tuan tunggu. Kalau guru-guru ada pesan di dalam grup kelas, ada bahan di dalam kotak, jadi tuan-tuan boleh ambil bahan tersebut. Okey, bagaimana kita nak
mengajar, kaedah pengajaran dan pembelajaran, saya sarankan guru-guru ada dua cara lah, dua kaedah. Yang pertama ialah modul, yang kedua ialah projek. Ada yang pertama modul, yang kedua apa benda modul ni, apa dia yang dipanggil projek. Ada dua cara kaedah pembelajaran PDPR ni. Yang pertama ialah kita tengok modul. Iaitu modul ialah dirancang secara berstruktur untuk memenuhi keperluan mata pelajaran. Sasaran, guru menetapkan sasaran, kelas mana, muridnya siapa, tahun berapa. Kemudian guru akan memberi tajuk atau tema modul. Tajuk tema modul sama ada memberikan di dalam WhatsApp atau Telegram, ataupun memberikan secara bercetak kepada murid di dalam kotak. Tajuk apa yang nak dia diajar. Saya tengok guru-guru ada masuk di dalam classroom D5, banyak tajuk-tajuk awal ni telah diberikan. Ada gangguan ni, penegak keadilan ni. Hilang. Sekejap juga ada technical sekejap. Tak perlu. Okey. Saya minta jangan tekan apa-apa tuan-tuan. Tuan-tuan dengar aje. Dengar aje dulu. Nanti kalau nak tanya baru kita tanya. Okey. Maknanya modul ataupun tema tadi telah guru-guru setkan dihantar dalam grup Telegram ataupun secara bercetak. Alright. Yang kedua ialah objektif guru mengajar berdasarkan DSKP, iaitu sukatan pelajaran yang telah ditetapkan oleh KPM. Kemudian tempoh pelaksanaan. Mungkin guru-guru menetapkan bila perlu disiapkan, bila kena buat, bila perlu dihantar kembali untuk pentafsiran. Okey? Ada tempoh dinyatakan. Kalau tidak ada tempoh tu maknanya murid-murid buat aja. Kemudian nota disediakan. Nota disediakan maksudnya lah sama ada ibu bapa kena print sendiri, ataupun cikgu ada sediakan link, ataupun cikgu ada sediakan bahan diletakkan di dalam kotak. Okay, kemudian guru-guru memberikan aktiviti yang relevan mengikut tahap kesesuaian murid-murid tadi, tahun 1 hingga tahun 6. Dan akhir sekali lah guru-guru akan membuat pentafsiran. Jadi tuan-tuan dan puan, kalau guru-guru bagi kerja tu, siapkan sebab guru-guru ada pentafsiran. Nanti anak tuan-tuan puan akan dinilai dengan TP, tahap penguasaan. Jadi tahap penguasaan ini akan dikeluarkan untuk tahap 1 setahun 2 kali PBD. PBD akan dikeluarkan bulan 3 dan bulan 6 dan juga bulan 11 pada kebiasaannya. Jadi sebab bila guru-guru dah beri latihan, ibu bapa kena siapkan. Kalau kena ada bukti, ambil gambar. Minta tolong tutup mic Suryati Rabu, tutup mic. Okey, yang kedua ialah berdasarkan projek. Projek ni ialah guru memberikan arahan ataupun cara untuk melaksanakan projek, selalunya dalam sains, seni, muzik, RBT. Guru memberikan cara ataupun projek, iaitu pelaksanaannya lah guru memberi tajuk kepada murid, iaitu membimbing murid untuk mengenal pasti apa yang perlu dilaksanakan, kemudian cara nak menyiapkan projek, kemudian menentukan jangka masa menyiapkan projek. Guru membimbing murid menyelesaikan projek, membentangkan hasil projek dan membuat refleksi tentang proses penghasilan projek. Maksudnya ialah sini, selain daripada modul tadi, secara bercetak bertulis, guru juga memberikan latihan atau pembelajaran secara murid membuat projek.
Okay, murid buat projek dan projek itu boleh dihasilkan dan akhirnya ibu bapa tadi akan ataupun membantu murid-murid tadi menyiapkan projek tu. Dan akhirnya apabila projek dah siap, guru akan meminta murid mengambil gambar ataupun menghantar ataupun sharing melalui video ataupun audio. Itu kaedah PDPR berasaskan projek. Ada dua. Ada dua. Yang pertama tadi ialah modul. Yang kedua ialah projek. Nampak tak? Ada dua cara. Satu modul, satu projek yang boleh dilaksanakan dalam tempoh murid berada di rumah. Alright? Ini adalah hasil projek, contoh hasil kerja yang telah disiapkan oleh murid-murid sepanjang mereka berada di rumah. Antaranya saya bagi contoh, RBT menyiapkan menu sarapan pagi. Jadi murid-murid dibimbing oleh ibu bapa menyiapkan sandwich. Lepas tu makanlah, menyiapkan dessert. Itu dalam topik RBT ada. Kemudian dalam topik sains, mereka diminta untuk menanam tauge. Jadi mereka membuat projek. Begitu juga dengan seni, menghasilkan lukisan, collage dan sebagainya. Dan apabila bahan-bahan tadi telah siap, mereka akan ambil gambar, ibu bapa akan ambil gambar dan menghantar kembali kepada cikgu untuk pentaksiran. Jadi guru akan menilai berapa nilai ataupun markah yang boleh diberi kepada murid-murid itu tadi. Dan ini tak perlu online, tak perlu in-stream, hanya projek disiapkan, kemudian murid dah siap ambil gambar, hantar semula kepada guru. Alright, ini pendekatan melalui projek. Murid-murid lagi suka pendekatan projek dan guru-guru telah memberikan beberapa arahan dan bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang berada di dalam rumah. Saya pesan kepada guru-guru, jangan melibatkan terlalu banyak pergerakan ibu bapa untuk pergi ke kedai mencari bahan-bahan yang diperlukan. Gunakanlah bahan-bahan yang kita rasa bendanya memang ada di rumah saja. Okey? Itu pendekatan projek. Jadi murid-murid seronok. Kita boleh menghasilkan video, kalau dah siap tu terangkan bagaimana cara membuat sandwich. Jadi murid membuat video hantar kepada guru. Right? Jadi peranan guru di peringkat sekolah ialah menyusun rancangan pengajaran tahunan, merancang rancangan harian RPH dan akhir sekali ialah mengadakan perbincangan dengan ibu bapa penjaga. Kalau ibu bapa perlu untuk berhubung dengan guru, bolehlah bertanya di dalam grup ataupun secara personal kalau ada nombor telefon guru. Dan saya minta jangan emosi ataupun gunakan platform grup ni sebagai wadah untuk kita mencari penyelesaian, sebagai wadah untuk kita membangunkan potensi anak-anak. Memang kita semua menghadapi masalah. Di peringkat guru masalahnya lain, di peringkat ibu bapa pun masalahnya berbeza. Jadi kita sama-sama berada dalam grup untuk menentukan bagaimana kita nak menjadikan anak kita ni dapat belajar dengan sempurna. Okey, kemudian ada tiga yang akhir sekali ialah guru akan merekod sebagai bukti, guru akan merekod penglibatan murid dalam membuat tugasan. Okey, guru akan rekodkan berapa kali murid bersama dengan guru dalam mata pelajaran ini. Berapa banyak tugasan yang telah dapat disiapkan. Kemudian guru akan membuat pentaksiran. Pentaksiran iaitu guru akan menilai hasil kerja murid dan memberi TP iaitu tahap penguasaan. Dan guru akan rekodkan di dalam guru punya sistem pentaksiran. Kemudian semakan setelah guru mendapat bahan ataupun hasil tugasan tadi, guru akan membuat ulasan dan juga cadangan, dan kalau ada pembetulan guru akan sampaikan di dalam grup ataupun secara personal untuk memberitahu murid tadi apakah yang perlu ditambah baik.
Inilah peranan guru. Kalau satu kelas tak apa tuan-tuan, ini guru ada banyak kelas, ada 3-4 kelas. Satu kelas ada lebih kurang 38 murid. Bayangkan 38 murid satu kelas, kalau guru mengajar 4 kelas, guru perlu menyemak semua hasil kerja murid untuk diberi penilaian dan juga menilai hasil kerja murid. Jadi peranan ibu bapa pula ialah, yang pertama ialah saya minta ibu bapa membantu murid-murid. Membantu akses lah. Kalau murid nak minta tolong, kita bantulah anak-anak kita untuk mencapai nak masuk, macam mana nak masuk Google Meet, bagaimana nak buat email, bagaimana nak apa sama-sama, okey. Yang kedua, guru murid-murid ataupun ibu bapa perlu ada peranti lah. Peranti sama ada handphone ataupun laptop ataupun komputer. Kurang-kurangnya ada satu, sama-sama kita dapat bahan daripada guru-guru atau pihak sekolah. Kemudian saya minta juga ibu bapa sentiasa beri semangat kepada anak-anak untuk belajar. Kita tahu anak-anak kita kat rumah ni ada yang dah bangun lambat, tak sekolah, bangun lewat, kemudian dah tak tengok buku, kemudian buku-buku pun dah belum beli. Jadi saya harap ibu bapa dapat beri semangat kepada anak-anak untuk mereka terus belajar. Buku teks nanti akan dapat semua, jadi kita boleh gunakan buku teks untuk pembelajaran. Okey, jadi itu antara pelaksanaan PDPR. Jadi saya berhenti sini untuk kalau ada ibu bapa yang nak bertanya. Kalau ibu bapa nak bertanya ataupun ada soalan, tuan-tuan boleh tulis dekat chat ataupun tuan-tuan boleh buka mic bertanya seorang-seorang. Dengar tak? Soalan dia dengar tak? Faham tuan-tuan dan puan? Ada nak tanya tak tentang PDPR? Assalamualaikum cikgu. Ya. Saya Fazila. Saya nak tanya satu perkara je. Adakah cikgu-cikgu dekat SKTR 3 dalam memberi tugasan kepada anak murid tu, dia tertakluk kepada silibus ikut darjah berapa ataupun dia tak kisah bagi jenis apa soalan saja? Adakah dia orang tertakluk ataupun tak? Okay, terima kasih puan. Baik, sebenarnya memang kita kena ikut silibus lah. Kena ikut silibus. Kalau sekarang ni kita bermula dengan unit 1 ataupun kemahiran 1 ataupun dalam buku teks tu kita akan tengok yang pertama lah. Jadi guru-guru mesti mengikut silibus ataupun tajuk yang pertama, tema yang pertama, tajuk yang pertama untuk minggu yang pertama ni. Jadi kemungkinan ada juga guru-guru yang menghantar link YouTube ada kaitan dengan bahan ataupun tajuk yang diberikan. Tapi kalau sebenarnya memang guru-guru perlu ikut silibus silibus ataupun DSKP yang telah ditetapkan oleh KPM dalam setiap mata pelajaran. Ya puan Okey, terima kasih cikgu. Sama. Lagi tak? Jelas tuan-tuan Saya rasa PDPR ni dia bukan hanya secara online saja, bukan cara macam ni saja. Kebanyakan parent ataupun kita ni dah set PDPR ataupun pembelajaran ni secara online macam gini. Tapi ada parent yang tidak boleh ataupun dia tidak ada masalah untuk secara online setiap hari. Jadi sebab kita menggunakan 3 cara lah. Offline dengan pengantaran bahan di dalam kotak. InsyaAllah mulai bulan 2 ni, mulai esok, cikgu-cikgu saya dah gerakkan untuk cikgu-cikgu mengadakan modul dan juga menghantar lembaran kerja dalam kotak-kotak yang telah disediakan. Jadi kalau cikgu datang ke sekolah untuk proses pemulangan buku teks dan beli buku sehingga hari Sabtu, jadi kalau ada bahan-bahan di dalam kotak tu dan juga ada arahan daripada guru-guru di dalam grup kelas, jadi tuan-tuan boleh ambil. Saya insyaAllah mulai Februari ni lah
Mulai esok kita dah gerakkan guru-guru untuk menyediakan modul-modul untuk diberikan kepada murid-murid, insya-Allah. Saya minta kerjasama tuan-tuan dan puan-puan membantu pihak sekolah. Bantunya senang aja, iaitu kita sama-sama bantu anak-anak kita untuk mengikuti pembelajaran dan juga menyiapkan tugasan yang diarahkan ataupun diminta oleh guru-guru. Itu saja saya mohonlah. Ada lagi tuan-tuan? Kalau tak ada kita nak bergerak tajuk. Ni baru satu tajuk ni, ada satu lagi tajuk ni. Tak ada Okay, katanya saya teruskan lagi 5 minit. Strike. Okay. Sambung je. Sekejap lagi saya tentang apa tu pengoperasian sekolah. Kalau sekolah dibuka lah. Kalau sekolah dibuka. Okay, slide ni juga untuk tahun 1 saya dah sampaikan dalam Telegram. Tuan-tuan kalau ada Telegram info rasmi sekolah, tuan-tuan boleh nampaklah slide tentang pengoperasian sekolah. Okay, kalau sekolah dibuka, kita cerita kalau sekolah dibuka. Tadi kita pasal PDPR. PDPR ni kalau sekolah tak dibuka, itu dah yang berlaku, PDPR di rumah. Tapi kalau sekolah dibuka, katakanlah menteri umumkan tamat aja 4 bulan 2 ni, sekolah pun dibuka pada Rabu depan. Rabu depan, menteri suka buka sekolah hari Rabu. Kalau hari Senin tu, kalau hari Ahad 7 bulan, tapi kalau hari Rabu 7, 8, mungkin 10 hari bulan. Mungkinlah kita tunggu pengumuman menteri. Okay, kalau sekolah dibuka, kalau sekolah dibuka, kita kena mematuhi SOP. Macam tahun lepas. Jadi tuan-tuan ada pengalaman mematuhi SOP, iaitu penjarakan, kemudian cek suhu, 37.5 tidak dibenarkan datang ke sekolah, kemudian dilarang rapat atau bersentuhan, kemudian ibu bapa akan dihubungi jika anak-anak bergejala ataupun tidak sihat untuk dibawa balik. Kemudian makan dan juga peraturan di kantin, di dewan, perhimpunan semua tak ada. Makna kantin, SOP-nya lah makan di dalam kelas. Jadi macam tahun lepas SOP-nya. Okay, kemudian untuk enrolment murid 2021, untuk tahun 1, 131 murid, tahun 2 127 murid, tahun 3 126, tahun 4 133, tahun 5 140, tahun 6 ialah 116. Jadi itulah enrolment bagi setiap aliran murid. Kemudian waktu datang tahap 1, 123 ialah pada pukul 7.20 hingga pukul 12.20 pada setiap hari. Manakala tahap 2, tahun 4, 5, 6, 7.20 hingga 12.50, kecuali pada hari Rabu pada pukul 1.20. Jadi murid perlu berada di sekolah seawal 7.10 pagi di dalam kelas, bukan di perhimpunan, tetapi perhimpunan akan dijalankan secara siar raya. Jadi murid yang hadir lewat selepas 70, nama akan dicatat di dalam buku murid lewat. Right, kemudian tentang pakaian. Pakaian pada hari Ahad, murid-murid semua akan memakai baju sekolah lengkap. Hari Senin, murid akan memakai baju KMJ. Hari Selasa, murid yang ada jadual PJ, pakai baju rumah sukan. Kalau tak ada PJ, pakai baju sekolah. Murid pada hari Rabu, murid yang jadualnya PJ, pakai baju rumah sukan. Kalau tak ada PJ, pakai baju sekolah lengkap. Hari Khamis, sama juga, murid yang ada PJ, pakai baju rumah sukan, dan murid lain pakai baju sekolah lengkap. Kasut adalah kasut hitam ataupun kasut putih. Kalau kasut hitam, stokinnya hitam. Kalau kasut putih, stokinnya putih. Inilah contoh baju. Contoh baju sekolah lengkap, baju KMJ dan baju rumah sukan. Dan daripada itu ada baju unit beruniform
yang akan digunakan oleh murid tahap 2 tahun 456 pada hari Rabu. Pengawas seperti tahun lepas, bajunya sama, dan tanda nama lencana adalah seperti mana yang di dalam slide. Lencana tampal di depan poket, tanda nama di atas poket. Okey, sasaran kita ialah 95% untuk murid hadir di sekolah Rinting 3. Kemudian kehadiran murid kalau ada masalah kena berhubung dengan guru kelas. Alright, inilah dia punya surat amaran lah kalau tidak hadir. Kalau anak tuan puan ada masalah kehadiran, terus berhubung dengan pihak sekolah ataupun guru kelas. Okay, kemudian bantuan KPM, ada beberapa bantuan yang boleh didapati daripada pihak sekolah. Antaranya ialah kuam kepada mereka yang layak lah, pendapatan di bawah penjaga rumah di bawah 930 ataupun per kapita 230. Dan kita ada bantuan makanan tambahan RMT, rancangan makanan tambahan RMT bagi mereka yang layak. Kemudian kita ada juga bantuan skim pinjaman buku teks. Buku teks ni diberikan secara pinjaman kepada semua warga negara Malaysia lah. Secara pinjaman ni, bukan secara hak. Bila dah tu kena pulang semula. Okey, kemudian kita ada juga bantuan 100. Tak ada Okey, bantuan 100, cikgu yang sekolah ada beri borang borang permohonan bantuan 100 tu. Jadi tuan-tuan yang dapat borang tu sila kembalikan borang tersebut di pondok pengawal, masukkan dalam kotak borang bantuan tu. Okey. Yang lain-lain saya rasa buku teks bermula hari ini sampailah hari Rabu. Jualan buku dah dibenarkan bermula hari ini mengikut jadual hinggalah hari Sabtu. Jadi cikgu-cikgu telah bersedia untuk membuka sekolah. Cikgu-cikgu pun di rumah pun PDPR juga ada, selalu saya panggil mesyuarat. Tapi bila dah berada di sekolah, kita dapat berjumpa dengan murid-murid semua kan, dan pembelajaran bersemuka dapat dilaksanakan dengan lebih baik. Jadi kita berdoalah semoga COVID-19 ni ataupun PKP ni dapat ditamatkan dan akhirnya murid-murid dapat bersekolah semula di sekolah. Kita pun bimbang penularan ni semakin hari semakin banyak, semakin tinggi kesnya. Jadi kita harap menteri akan mengumumkan langkah seterusnya lah. Di pihak sekolah kita telah bersedia dari segi fizikal dan juga pembelajaran untuk diberikan kepada murid. Itu saja daripada saya. Kalau ada soalan, silakan tuan-tuan dan puan. Semua faham tuan-tuan Okey, tak ada soalan. Saya pun janji sejam. Alright. Jadi dah pukul 10. Lepasnya ada kelas ni, anak-anak ada kelas. Ada guru yang masuk secara online, ada guru yang menghantar secara offline bahan-bahannya, dan juga pelaksanaan modul tu tunggu arahan daripada guru-guru di dalam kumpulan masing-masing. Jadi kalau guru-guru ada menyediakan bahan, jadi mereka akan letak di dalam kotak tersebutlah untuk sama-sama anak-anak mengambil bahan itu untuk dibuat. Okey tuan-tuan dan puan. Jadi kalau ada salah dan silap, saya mohon maaf. Kirim salam kepada anak-anak di rumah, kerana guru besar dah rindu guru besar rindu pada anak-anak lama tak jumpa. Jadi semoga kita semua akan sihat, okey. Kemudian anak-anak kita semua akan selamat daripada COVID-19. Okey, itu daripada saya. Mudah-mudahan kita semua akan berjumpa lagi pada sesi pembukaan semula sekolah yang kita pun tak tahu bila. Jangan tanya saya bila sekolah dibuka. Kita tunggu arahan menteri. Kalau menteri dapat kalau menteri beri lampu hijau kepada kita untuk buka, kita bukalah. Itu saja daripada saya. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.